Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menerangkan cara-cara penggunaan KKP Live Budget. KKP Live Budget merupakan satu template bajet yang dibina khusus untuk penyediaan bajet bagi geran konsortium kecemerlangan penyelidikan, iaitu geran yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi untuk pendidik daripada 3 buah universiti bergabung dan menjalankan satu projek penyelidikan yang akan menghasilkan impak yang besar kepada masyarakat, ekonomi, industri, persekitaran dan juga negara. Untuk menjayakan projek ini, salah satu elemen penting ialah peruntukan bajet. Jadi sudah semestinya terdapat cabaran yang dihadapi oleh penyedia bajet untuk menggabungkan peruntukan-peruntukan bagi 3 buah universiti ini. Oleh itu, antara cabaran yang dihadapi oleh penyedia bajet untuk menyediakan bajet geran KKP ini adalah yang pertama berkaitan dengan bajet IPT. Dengan adanya template ini, ia akan memudahkan penyelarasan bajet untuk semua IPT dan juga keperluan KKP. Kerana sebagaimana yang kita tahu, KKP mempunyai peratusan-peratusan untuk setiap vote itu sendiri. Yang kedua adalah mengikut vote. Jadi dengan adanya template ini, ia akan memudahkan pemahaman vote mengikut peratusan dan juga bajet keseluruhan. Dan yang ketiga adalah perubahan bajet. Jika berlaku perubahan bajet bagi setiap item-item yang tertentu, jadi dengan adanya template ini, ia akan menjimatkan masa bagi pengiraan atas perubahan bajet-bajet tersebut. Jadi apa yang dapat dilihat di skrin ini ini merupakan template bagi penyediaan bajet geran KKP yang dibina menggunakan Microsoft Excel. Jadi dapat dilihat di sini terdapat pecahan bajet iaitu untuk penyelidikan 60%, jaringan dan kolaborasi 20% dan juga latihan jangka pendek adalah sebanyak 20%. Jadi bila dilihat di sini, template ini memberi warna yang berlainan iaitu anggaran untuk bajet ketua KKP berwarna orange, anggaran bajet untuk satelit A adalah berwarna kuning dan juga anggaran bajet untuk satelit B adalah berwarna biru. Ini bagi memudahkan untuk penyediaan ataupun pengasingan bajet-bajet itu nanti. Dan kita ada kolom untuk kategori, iaitu kolom untuk jenis-jenis vote. Iaitu kita ada vote 11,000 dan juga kita ada vote 21,000. Kemudian kita ada vote 24,000 untuk sewaan, vote 27,000 untuk bahan penyelidikan, vote 28,000 untuk baik pulih kecil dan ubah suai, vote 29,000 untuk perkhidmatan ikhtisas dan juga vote 35,000 untuk aksesori dan peralatan. Dan kolom C merupakan kolom jenis-jenis bajet, iaitu P untuk penyelidikan dan kita ada J untuk jaringan kolaborasi dan kita ada L adalah untuk latihan. Jadi itu adalah kategori bajet. Ini penanda-penanda bajet ini adalah untuk memudahkan pengiraan bagi mendapatkan penyelidikan 60%, jaringan kolaborasi 20% dan juga latihan jangka pendek sebanyak 20%. Jadi kita ada kolom D merupakan kolom kos untuk setiap item tersebut, kolom E untuk kekerapan
dan juga kolom F adalah untuk unit. Okey, jadi ini akan menghasilkan outputnya kepada setiap item untuk ketua KKP, bajet KKP, bajet satelit A ataupun bajet satelit B. Okey, sebagai contoh ya, jika kita ada item untuk GRA, kosnya adalah sebanyak 2,500, kekerapannya selama 24 bulan dan kita menggunakan seorang GRA sahaja. Okey, jadi kita akan dapat jumlah setiap item adalah 60,000. Okey, jadi ini bermakna jumlah untuk vote 11,000 bagi ketua KKP adalah sebanyak 60,000. Okey, dan jika kita juga mempunyai GRA untuk satelit A, jadi GRA untuk satelit A juga 2,500, kekerapan sebanyak 12 bulan, unit adalah 1. Okey, jadi dapat dilihat bahawa anggaran bajet untuk satelit A adalah sebanyak 30,000. Jadi dapat dilihat di sini jumlah vote untuk 11,000 bagi ketua KKP adalah 60,000. Anggaran bajet untuk satelit A adalah 30,000. Okey, jadi jumlah setiap item sekarang ni adalah 90,000 untuk jumlah vote 11,000. Okay. Jadi katakanlah kita juga mempunyai GRA untuk satelit B. Okay. Jadi kita telah ada setiap item, untuk jumlah setiap item, jumlah vote adalah sebanyak 120,000. Okay. Jadi begitulah seterusnya dengan vote-vote yang lain. Jadi untuk row yang berwarna putih ini, okay, yang ini tidak mempunyai apa-apa color, ini menunjukkan bahawa item ini, okay, akan digunakan oleh lebih daripada satu universiti. Okay, so jadi di sini dapat dilihat bahawa ia hanya digunakan oleh ketua KKP dan juga satelit A. Sebagai contoh ya, jika terdapat kos untuk penginapan adalah sebanyak 250, kekerapan adalah untuk 2 unit, kekerapan adalah 2 kali dan bilangan unit adalah 3. Okay, jadi kita akan dapat jumlah untuk penginapan bagi ketua KKP adalah 1,500 dan begitu juga dengan satelit A sebanyak 1,500. Begitu juga dengan perjalanan, contohnya kadar kos adalah sebanyak 500 untuk 2 kali perjalanan untuk 3 orang. Jadi kita akan dapat jumlah untuk sebanyak 3,000 untuk kedua-dua buah universiti. Jadi kita akan dapat total ataupun jumlahnya bagi bengkel ini, bagi item bengkel ini adalah sebanyak 4,500 untuk kedua-dua buah universiti. Okey, jadi begitulah seterusnya sehingga ke setiap item yang lain. Okay. Kalau dilihat di sini telah ditetapkan ataupun telah diberi contoh ya untuk vote 21,000 ini, okay, telah dipecahkan item dia kepada bengkel. Okay. Jadi untuk menyediakan bajet ini perlulah ditentukan apakah jenis bengkel yang hendak dibuat. Begitu juga dengan lawatan teknikal. Okay, di mana dan untuk apa lawatan teknikal itu diadakan dan siapa yang terlibat di dalam lawatan teknikal itu. Okay, jadi kita ada lawatan teknikal, kemudian kita ada pengumpulan data,
pengumpulan data ni row-nya adalah berwarna kuning. Jadi ia akan dimiliki ataupun digunakan oleh satelit A. Dan kita ada lawatan teknikal yang lain yang berwarna biru ini menunjukkan bahawa bajet itu dimiliki oleh satelit B. Okey. Dan bila kita ada row yang berwarna putih, sebagaimana yang telah diberitahu tadi, bahawa item untuk bajet ini akan digunakan oleh lebih daripada satu universiti. Okey, so kalau kita lihat yang kita dah masukkan tadi, informasi yang kita dah masukkan tadi berkaitan dengan bengkel yang pertama, kita akan dapat jumlah besarnya 4,500 dan kita akan dapat percentage ataupun peratusan untuk item buat 21,000 ini pada keseluruhan bajet adalah sebanyak 0.07. Jadi jika berlaku perubahan kepada setiap item ini, ia akan menunjukkan perubahan kepada peratusan ini. Ini amat penting supaya kita tidak melebihi daripada peratusan yang telah ditetapkan. Okey, sebagai contoh, untuk geran KKP pada tahun 2020 ini, peratusan untuk vot 21,000 adalah sebanyak 20% daripada jumlah keseluruhan geran. Berikutnya kita tengok kepada contoh apabila kita memasukkan kos, kekerapan dan juga unit bagi lawatan teknikal untuk tujuan jaringan kolaborasi. Okay, jadi bilik bengkel kita kata 500. Kekerapan adalah sebanyak 2 hari dan unit adalah sebanyak 1 unit bilik bengkel. Okey, jadi sewaan untuk kenderaan 1,000 untuk 2 hari dan juga untuk 1 kenderaan. Jadi dapat dilihat di sini, kita dapat lihat di sini bahawa jumlah keseluruhan bajet yang telah dimasukkan adalah sebanyak 132,000. Daripada jumlah ini, peratusan vot 21,000 adalah sebanyak 7%, penyelidikan adalah 98%, jaringan 2% dan latihan masih kosong. Jadi kalau ikut kepada penyelidikan, item penyelidikan, dapat dibahagikan kepada ketua KKP sebanyak 64,500, satelit 34,500 dan satelit B adalah sebanyak 30,000. Manakala jaringan kolaborasi untuk ketua KKP adalah sebanyak 3,000. Dan jika berlaku setiap perubahan kepada item ini, jumlah keseluruhan projek ini akan berubah, dan juga perubahan akan berlaku bagi setiap peratusan kepada item-item yang terdapat di dalam geran KKP ini, iaitu item penyelidikan, item jaringan dan juga item latihan. Ini adalah penting kerana pada di dalam borang yang berikutnya, setiap perincian ini perlulah dilaporkan di dalam proposal. Jadi secara ringkasnya dapatlah kita katakan bahawa template bajet KKP ini merupakan template yang dinamik kerana setiap perubahan yang berlaku kepada input akan memberi perubahan kepada output tanpa membuat pengiraan semula. Jadi ini akan dapat membantu penyelidik ataupun penyedia bajet untuk menyelaraskan bajet bagi setiap universiti dan komponen geran KKP itu sendiri. Di samping itu juga ia akan dapat menjimatkan masa dan juga tenaga penyedia bajet jika berlaku perubahan pada setiap item bajet kerana penyedia bajet tidak perlu lagi untuk membuat pengiraan semula.
Tambahan pula, setiap maksimum peratusan bagi setiap komponen dapat dipastikan dengan melihat kepada jumlah peratusan setiap komponen di bahagian summary. Setakat itu sahaja daripada saya pada kali ini dalam segmen penyediaan KKP Live Budget. Saya harap template KKP Live Budget ini akan dapat membantu kita untuk menyediakan bajet bagi geran-geran penyelidikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada tim KKP UUM yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Nurul Wahidah Haji Aziz alias Aziz dan juga ahli-ahli yang lain iaitu Profesor Madya Dr. Ruzlan Muhammad Ali dan juga Dr. Abdul Hamid Mustaminur yang sama-sama membantu menyumbangkan idea untuk menghasilkan template KKP Live Budget ini. Sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.